أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak, zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala menggandakan lagi nikmat-nikmat kurniaannya kepada kita. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin disambung huraiannya ialah kalam hikmat yang ke-248, yaitu di mana Syekh Ibn Atha menjelaskan dengan kata-kata hikmat beliau, "Idza 'alimta anna asy-syaitana la yaghfulu 'anka fala taghful anta amman nasiyatuka biyadi." Jika engkau telah mengetahui bahawa syaitan itu tidak pernah lupa kepadamu, maka kau jangan lupa terhadap Tuhan yang nasibmu ada di tangannya. Jadi menerusi kalam hikmat yang ke-248 ini, Syekh Ibn Atha ingin memberikan kita pedoman bagaimana nak menghadapi musuh yang tidak pernah berhenti permusuhannya terhadap manusia, yang akan mengganggu manusia setiap masa dan akan mengganggu manusia dalam semua aspek kehidupannya selagi manusia itu masih hidup. Jadi permusuhan yang sangat nyata dan terang. Lalu bagaimana kita nak menghadapi semua godaan daripada syaitan ini? Maka dalam kalam hikmat yang dinyatakan oleh Syekh Ibn Atha ini, secara kasarnya panduan asasnya ialah supaya kita menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak menghadapi syaitan, tapi caranya merapatkan hubungan kita dengan Allah. Sebab syaitan itu bukan tandingan kita dari aspek-aspek tertentu. Dia ternyata makhluk yang dikurniakan Allah beberapa kelebihan, sekalipun banyak kekurangannya. Jadi dari aspek itu, maka kita bukanlah tandingannya. Dia nampak kita, kita tak nampak dia. Dan macam-macam perkara lagi lah. Memang bukan tandingan kita dari aspek-aspek tertentu, dari sudut-sudut tertentu. Maka untuk menghadapinya, seperti yang dipedomankan oleh Syekh Ibn Atha, ialah
menguatkan hubungan kita, ikatan hati kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah caranya yang dianjurkan. Dan ternyata apa yang disebut oleh Syekh Ibn Atta ini adalah merupakan inti yang disebut, keajaran yang disebut di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita temui beberapa ayat yang menyuruh kita fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Mintalah perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang rajam. Jadi kita nak berdepan dengan dia bukan berlawan dengan dia, tapi mohon kepada Allah, dekatkan diri dengan Allah, kuatkan keyakinan hati, pertautan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu cara nak menghadapi syaitan. Abu Hazim berkata, siapakah syaitan itu sehingga harus ditakuti? Dilihat dari segi yang lain, syaitan ni siapa dia ni, sehingga kita perlu takut ke dia? Kabarnya syaitan ni tetap dia makhluk yang lemah. Maksudnya sudut pandang terhadap syaitan ini kita tengok ada kalanya kita kena pandang kot dari sudut ni juga ni. Kalau kita takut dah lalu dah jadi juga, berani dah lalu cari penyakit juga, penyakit juga. Jadi duduk di pertengahannya. Ada bab yang kita perlu bimbang itu. Yang kebimbangan kita itulah mendorong kita untuk menghadapkan hati kita kepada Allah. Kita bermohon, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada bahagian yang perlu kita takut. Ada bahagian pula yang perlu kita tak rasa takut. Sebab kalau kita rasa takut dalam kesihatan ni, jadi hal lain pula. Terlalu takut ke dia, seolahnya kita tak nampak dah, lupa dah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana duk tengok ke dia saja. Itu penyakit juga. Jadi sekarang ada bahagian yang perlu kita takut, terutamanya bahagian yang mendorong kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ada bahagian yang kita tak perlu takut ke dia, kerana melihat kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, kata Abu Hazim, ia sudah pernah diikuti, tetapi sama sekali tidak berguna menurut kepadanya. Begitu pula ketika dilanggar, maka juga tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Abu Hazim ini nak melihat aspek kelemahan-kelemahan syaitan ini supaya kita ni tak terlalu takut sangat ke dia. Yang penting kita ni berpaut hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kena tahu jugalah tempat-tempat bisa dia ni, bisa dengan hati laluang-laluang dia ni, kaedah-kaedah yang digunakan untuk menyesatkan manusia ni. Bahagian tu kita kena tengok juga sehingga kita tak rasa aman diri, sehingga kita rasa nak mengharap pertolongan Allah. Tapi kalau tengok tu saja, lemah semangat pula kita ni. Maka tengok dari segi kelemahan dia pula dan kekuasaan Allah, sehingga kita ni tak perlu takut sangat ke dia, kerana melihat kepada kekuasaan Allah, keagungan Allah. Itu yang disuruh, supaya kita berada pada keadaan seperti itu. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, tidak ada makhluk yang lebih rendah dari syaitan. Lebih rendah ni hina, lemah daripada syaitan, dari satu segi lah. Dan andaikan Allah tidak menyuruh kami berlindung kepada Allah daripadanya, nescaya saya tidak merasa gentar sama sekali daripada syaitan. Jadi kata-kata yang dikemukakan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani ini, yang juga merupakan tokoh ahli tasawuf, kita kena fahamlah, melihat dari aspek supaya jangan kita merasa takut ke syaitan. Sebab apa? Kerana kita disuruh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takutlah ke syaitan tu. Jadi kata-kata ini adalah dari sudut tu. Adapun dari sudut yang lain pula, supaya kita tak rasa aman diri, jangan berasa tak ada benda-benda aman. Akhir kali kita leka, kita lengah, maka terkenalah tipu daya dia pula. Jadi duduk tengok-tengok.
Bahagian yang perlu kita rasa takut kena ada. Bahagian yang perlu kita sedap perlu takut ke dia pun kena ada. Jadi Abu Sulaiman Darani kata ni, tidak ada makhluk lebih rendah, lebih hina, lebih lemah daripada syaitan ni. Andaikan katanya Allah Ta'ala tidak suruh kita ni minta berlindung dengan dia, yang ni minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada gangguan syaitan ni, nescaya dia ni, Abu Sulaiman ni kata, aku tak rasa takut pun ke dia, ke syaitan. Begitu. Jadi lihat dari sudut tu, memang tak perlu rasa takut sikit pun kepada syaitan. Sudut kita hanya perlu merasa takut kepada Allah, tidak kepada syaitan. Sudut supaya jangan kita lalai, jangan kita terbabah, kita tengok juga lubang-lubang syaitan ni, supaya kita ni tak rasa aman diri. Kena ada dua. Zunnun al-Misri berkata, jika syaitan itu dapat melihat engkau dari arah yang dia tidak melihat kepada Allah, jika syaitan itu dapat melihat engkau dari arah yang dia tidak melihat kepada Allah, kerana itu berlindunglah kepada Allah dari gangguan syaitan ini. Syaitan ni boleh tengok kita, kita tak boleh tengok dia. Dia tengok kita, tapi dia tak dapat tengok Allah Ta'ala, dia lupa kepada Allah. Tu lubang kelemahan dia. Dia tengok kita, tengoklah, tapi tak tengok Allah. Dengan erti dia lupa kepada Allah. Jadi maka sebab itu kata Zunnun al-Misri, berlindunglah kepada Allah daripada gangguan syaitan ni. Berlindung dengan siapa dia? Berlindung dengan Allah yang syaitan tu tak nampak. Syaitan tak nampak tu. Dia nampak kita, kita tak nampak dia, memang itu standard lah. Tapi kita kena minta perlindungan dengan Allah yang syaitan tak nampak benda tu. Dengan erti salahnya memberikan gambaran, syaitan tengok kita, berperhati kita, nak cari lubang, nak cari jalan, nak mengganggu dan menyesatkan. Kita tak nampak dia, tapi tak sedar pertolongan Allah Ta'ala tu, dia tak nampak benda tu. Maka minta tolong situ lah. Kalau dia tak nampak tu, iaitu pertolongan Allah, penjagaan Allah dan sebagainya. Bahagian syaitan tak nampak benda tu, maka bahagian itulah kita kena minta berlindung dengan Allah, iaitu pertolongan dia, penjagaan dia, yang mana syaitan tak nampak bahagian tu. Itu maksud Zunnun al-Misri. Malik bin Dinar berkata, suatu musuh yang dapat melihat padamu sedang kau tidak dapat melihatnya, syaitan. Dia nampak kita, kita tak nampak dia. Sungguh sukar perlawanannya. Payahlah nak berlawan dengan syaitan ni, sebab kita tak nampak dia, dia nampak kita. Kecuali jika dilindungi oleh Allah. Kecuali Allah Ta'ala jaga dan lindung. Jadi syaitan ni kita tak nampak. Kita tak nampak dia, dia nampak kita. Payah nak berlawan. Tapi nak kenal dia mudah. Nampak tak nampak, tapi nak kenal dia kadang-kadang tak payah juga. Nak kenal mana syaitan? Ambil pedoman daripada kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu. Syekh Abdul Qadir ni satu ketika diuji oleh syaitan ni dengan memperlihatkan satu cahaya yang terang benderang di langit. Lalu keluar suara, akulah Tuhan kamu. Terdengar suara, aku Tuhan. Sekarang aku menghalalkan apa yang diharamkan ke atasmu. Maksudnya boleh buat apa saja dah sekarang. Kata Syekh Abdul Qadir, setan. Ni setan. Lalu bila ditanya, macam mana kau dapat kenal tu setan? Aku kenal dia, bila dia menghalalkan apa yang diharamkan Allah, itulah tanda setan. Nak kenal dia. Menghalalkan yang diharam, mengharamkan yang halal, itulah syaitan. Alamat dia, kata Syekh Abdul Qadir. Aku boleh kenal tu syaitan ni dengan alamat ni. Bila dia menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan, bila dia mengharamkan Allah apa yang dihalalkan Allah, itu alamat. Alamat syaitan, kata Syekh Abdul Qadir.
Nampak tak? Kau kenal? Ni antara pengecaman dia. Bila dia buat perangai ni, aku tahu tu syaitan lah tu. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iblis berkata kepada Tuhan, demi kemuliaan dan kebesaran-Mu, saya tetap akan menyesatkan anak Adam. Rabbi fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Saya tetap akan menyesatkan anak Adam selagi ada roh di kandung badan. Di kandung badannya, selagi manusia itu hidup, aku tetap akan berusaha nak menyesatkan dia. Itu sumpah. Sumpah Iblis. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Maka dijawab oleh Allah, demi kemuliaan dan kebesaranku, saya tetap akan mengampunkan anak Adam selama mereka minta ampun, yakni membaca istighfar kepadaku. Jadi nekat iblis ni, nekat syaitan ini untuk menyesatkan manusia ni, dia akan berusaha sungguh-sungguh. Tapi bahagian kecewa dia ni, dia usaha nak menyesatkan orang, tiba kawan ni sedar istighfar, habis gelar habis. Tipu daya usaha dia tu, nak sesak-sesak kawan ni, nak kacau. Sekali kawan ni sedar, lalu minta ampun kepada Allah, istighfar, habis. Perancangan-perancangan tu lekok macam-macam ni, lekok ni nak menjatuhkan orang, menyesatkan orang ni. Tiba-tiba kawan ni dapat kesedaran, bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, habis semua perancangan dia. Jadi ini tempat Allah dia. Ada sumber yang lain menyebut syaitan ni dialah dengan dua perkara. Satunya bila seseorang itu mengungkapkan la ilaha illallah. Yang kedua bila dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hancur habis tipu daya dia, gelar habis. Jadi demikianlah bahawa syaitan ini nekat untuk menyesatkan manusia. Tapi tepat Allah dia bila manusia kembali kepada Allah. Salah satu bentuk kembalinya beristighfar kepadanya, menyadari kesilapan, kekurangan, mohon keampunan. Itu salah satu bentuk kembalinya manusia kepada Allah. Dan itulah tempat Allahnya syaitan. Tempat Allah syaitan bila manusia balik kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau manusia tak balik kepada Allah Ta'ala, itu tempat mainan dia. Tempat dia terik jauh-jauh, tempat dia nak hanyutkan manusia. Bila balik kepada Allah, fasta'iz billah, minta berlindung dengan Allah, kembalilah kepada Allah. Itu tempat kelemahan dia. Jadi dia ada sudut kuat dia, ada sudut lemah dia. Sudut lemah dia sudut ni. Kita tengok satu kisah. Ini kisah orang dahulu kala lah, melibatkan Bani Israel, tentang seseorang ahli ibadat. Bila didengar ada satu tempat tu, orang masyarakat situ tu sembah pokok, sembah mempertuhankan pokok, meletakkan keyakinan kepada pokok dan menyembahnya. Ini perbuatan syirik lah. Jadi si Abid ni pada waktu tu nak kita tebang pokok. Pokok ni orang jadi syirik, orang jadi rosak, nak kita tebang pokok ni. Jadi bila bawa kapok dan sebagainya nak pergi tebang ni, syaitan mari halang. Dalam perjalanan dia tu dihalang oleh syaitan. Syaitan cuba nak menghalang dia daripada melakukan kehendak dia tu, menebang pokok yang disembah oleh orang masyarakat situlah. Dan dia berlawan. Syaitan ni menghalang tu dalam bentuk dia menjelma lah dalam rupa manusia, menjadi keyakinan kita, akidah kita. Ada makhluk yang diberikan Allah kemampuan untuk menjelma dalam pelbagai rupa.
Salah satunya malaikat. Itu termasuk keyakinan kita. Yang kedua, iblis dan syaitan juga. Diberikan Allah kelebihan dapat menjelma. Kalau dalam sirah, malaikat menjelma dan rupa seorang lelaki yang tidak dikenali oleh sahabat, datang jumpa Nabi, bertanyakan Nabi tentang perkara-perkara penting tentang agama ni, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Jadi yang datang tu dalam rupa orang. Tapi diketahui menerusi hadis ini atas penjelasan Nabi, itu adalah malaikat Jibril. Jadi menjadi keyakinan kita, malaikat ni dapat menjelma dalam pelbagai rupa dengan izin Allah. Tapi bukan makhluk ni saja yang diberikan Allah kemampuan ni, diberi juga kepada syaitan. Pada waktu orang-orang musyrikun ni nak bermesyuarat, nak cari jalan macam mana nak kena kepada Nabi Muhammad ni, nak buat ke mana ke Nabi Muhammad ni. Mereka telah bermesyuarat di Darun Nadwah. Maka datanglah seorang tua yang sebenarnya bukan orang, dia adalah syaitan dan iblis, dan memberi pandangan yang sangat baik, yang diterima habis orang lain terima belaka. Memang cerdik kekah ni. Dia beri pandangan di dalam Nadwah, orang lain beri pandangan, ada orang setuju, ada orang tak. Ni pandangan ada setuju tak. Tapi bagi seorang tua ni beri pandangan terima belaka. Rupanya iblis datang dalam rupa Dihyah Al-Kalbi, seorang manusia tapi bukan manusia. Ini Allah Ta'ala beri kemampuan kepada makhluk ni. Jadi dalam kisah balik pada kisah tadi tu, jadi kita kena tengok dalam pengajian kita hari ni, kita kena balik kepada akidah-akidah kita. Kena peringat balik akidah-akidah kita ni. Kalau kita tak sebut begini, hanyut orang. Banyak dah dugaan bab akidah hari ni terbabat. Kau berani lah ni. Tak boleh melarat, sebut melarat lah. Jadi dia mari untuk dalam rupa seorang manusia ni berlawan lah. Kalau syaitan dan iblis kalah dia. Dia kalah. Tapi bila dia kalah tu, dan lagi yang nyakup. Ni bijak. Kalah tapi pintar. Nak kata pintar ni, bahasa kita pintar ni baik. Nak kata cerdik jahat ni pun dah bahasa kita. Saya tak jumpa perkataan cerdik jahat. Cerdik jenis jahat. Jadi bila dia kalah tu, dan lagi dia beri tawaran. Pandai beri tawaran. Dia kata, apa kita kalau kita berunding? Beri tawaran. Ini tempat kelemahan manusia sini. Tempat kelemahan manusia. Berunding. Berunding apa? Dia kata, mu ni ahli ibadah, mu suka buat ibadah, tapi masa mu habis kerana pergi cari rezeki, cari nafkah, nak makan minum. Jadi mu banyak habis masa situ, sedangkan mu suka buat ibadah. Apa kata kalau bahagian rezeki mu tu aku tanggung? Punya main apitih ni lama dah punya. Main bawah-bawah gini. Apa kata aku tanggung? Ahli ibadah pun kena. Betul ke orang? Ahli ibadah tu makan. Aku tanggung. Mu tak payah cari kerja. Mu boleh buat ibadah sepenuhnya. Kan senang. Kalau tidak, mu kena cari rezeki. Nak makan, mu manusia. Nak makan, nak minum. Mu cari kerja, habis masa. Tak nak buat benda, kena kerja lah. Sekarang, mu boleh buat ibadah sepenuh hati. Boleh khusyuk sepenuh hati. Bahagian kepulauan mu tu aku tanggung. Kata ni, syaitan dalam rupa manusia ni. Terfikir, iya juga. Kena tu. Iya juga. Nama iya tu kena lah tu. Iya juga ni. Kalau gitu, setuju. Setuju sekarang. Tak jadi lagi. Kalau nak pergi lela dah tu, tak jadi lagi balik. Datang ni, dia janji, dia banyak mungkin. Dia pergi sekejap. Lepas tu dia terik. Tuan perangai dia datang. Perangai dia. Jadi, balik rumah, ada sungguh. Semayang buat ibadah. Selokkan sejadah, ada sungguh. Rezeki, mata wang. Dan digunakan untuk membeli keperluan hidup dia. Sampai satu tempoh yang tertentu.
Tengok ada. Dekat sejadah ada. Dekat sejadah ada. Beli makan minum. Tak ada apa-apa. Selesai. Tapi Pak Ita ni kita tahu apa perangai dia. Dia wi tujuan dia. Bukan tujuan nak wi. Bukan tujuan nak mudah orang. Tapi tujuan lain yang kita boleh nak baca. Patut tanya. Tak ada dah. Selok-selok tak ada. Tak ada dah sekarang dah. Buka tak ada. Kawan ni naik angin lagi dah. Tu dia. Ni yang ditunggu. Naik nak marah sekarang. Janji nak beri, ni tak beri sekarang. Naik nak marah. Naik nak marah tu ambil kapok semula. Ambil kapok semula, nak pergi tebang semula tengah jalan. Hanya mari halang semula dah. Melawang kali ni kalah dak sekarang siang dia angkat. Kalah dia. Kat mana punca dia kalah? Sekarang kerana niatmu tak betul dah sekarang. Niatmu lari. Niatmu sudah lari. Kalah lawan setan. Saja-saja je. Sebelum ni mungkin niat dia betul. Niat dia dulu. Sekarang niat nak marah itu ini macam-macam ada belaka. Kalah dia lawan setan. Nauzubillah min zalik. Tapi nak kabarnya tempat dia lemah, tempat dia kuat ada, tempat lemah dia ada. Pada waktu dia pergi dengan hati yang jujur, dengan keyakinan yang penuh terhadap Allah, dengan hati yang ikhlas, setan pun dia nak ada, dia nak lawan. Dia nak lawan. Tapi dia pergi dengan nafsu, pergi dengan nafsu nak marah lah, itulah inilah. Dia kata gitu je. Habis gitu je. Itu tempat kekuatan dia. Sebab tu setan ni rahsia kuat dia, helah dia. Helah. Dalam sudut lain banyak lemah dia, tapi kuat dia tu helah dia tu. Itu manusia banyak kalah situ. Helah-helah dia ni. Jadi akhir kali kalah. Dia tak dapat menunaikan hasrat dia. Kerana tadilah. Padahal orang yang sama. Kemudian setan yang sama menunggu. Bukan setan lain. Setan yang sama menunggu. Tapi kerana orang pertama tu dia ada kekuatan. Setan pun dia nak ada. Kali kedua, kerana dia celaru, dia ada kelemahan. Setan lemah dah ni pun kalah juga. Dia nak pergi mana? Jadi itu kita tengok perdayaan. Jadi hal nak beritahunya bahawa dia ada aspek kuat dia, dia ada aspek lemah dia. Tolong kita salah kau dengan aspek kuat dia kau jangan gitu. Tapi bila kena aspek lemah dia tu dia nak ambil. Semuanya balik kepada keyakinan, tauhid, iman, tauhid, makrifat, yakin, ikhlas dan seumpamanya. Balik situ. Jadi di situlah maka kesimpulan daripada kalam hikmah yang ke-248 ni, Syekh bin Atta nak beritahu kita pedoman. Kunci pedoman untuk berdepan dengan syaitan yang pasti akan halang kita ke mana-mana pun. Tengok dalam Al-Quran. Ayat ini dipahami secara isyarat oleh ulama-ulama sufi lah. Bila syaitan bersumpah, fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Oleh kerana kau telah sesatkan aku, ya Allah, aku bersumpah, aku akan halangi mana-mana jalanmu yang lurus. Mana-mana jalan yang boleh bawa kepada keredaanmu, dekat kepadamu dan sebagainya, aku akan halang mereka. Kemudian aku akan datang, summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim, dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Masuk belaka. Depan mari, belakang pun mari, kiri pun mari, kanan pun mari. Tapi ulama-ulama tasawuf dalam meneliti ayat ni dia nampak ada rahsia. Tidak disebut dari arah atas, dari arah atas dan bawah. Depan dia mari, belakang dia mari, kiri pun dia bang, kanan pun dia bang belaka. Jadi penelitian ulama tasawuf dia kata, apa rahsia pada atas dan bawah ni? Menurut faham ulama-ulama Al-Ali Sufi ni dia kata itu isyarat. Isyarat nak menggabungkan lubang kelemahan dia tu bila manusia berhubung kuat dengan Allah Ta'ala dan sedar kehambahan diri dia. Kat bawah tu sedar manusia terhadap dirinya sebagai hamba Allah. Kat atas tu adalah keyakinan yang bulat, hubungan yang kuat kalbunya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini lubang hadai nak kaca.
Tu pandai yang kata. Kau lain kiri kanan, you main sebalik dia. Kiri kanan belakang depannya bahang dia belakang. Ni dia nak main. Maka kita boleh terapkan pengertian ni dalam kisah tadi tu. Kali pertama dia menang kerana dia duduk tadi tu. Berada dalam keadaan ubudiyah dirinya, kemudian kuat pautan keyakinan kepada Allah. Syaitan dia nak buat benda. Hal kedua tu dia kacau situ. Dia kacau bahagian tu, dia punah bahagian tu. Maka hubungan dia dengan ikhlas pun tak ada dah. Nafsu pun menguasai diri, habis. Kalau demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atta' yang kedua tu 48. Kemudian kata Syekh Ibn Atta' pada kalam hikmat yang kedua tu 49. Ja'alahu laka aduwan liyuhwishaka bihi ilaih. Wa harraka alaika an-nafsa liyaduma ikbaluka alaihi. Ini banyak beberapa kesilapan. Liyuhishaka terbalik hak dengan waw. Ja'alahu laka aduwan liyuhishaka bihi ilaihi wa harraka alaika an-nafsa liyaduma ikbaluka alaihi. Sengaja Allah menjadikan syaitan sebagai musuhmu supaya kau jemu pada syaitan dan berlindung kepada Allah. Demikian pula Allah tetap menggerakkan hawa nafsumu supaya kau tetap selalu menghadap kepada Allah untuk melawan hawa nafsu. Jadi sekarang Syekh Ibn Atta' nak cuba melihat dari aspek hikmah. Hikmah menurut faham ulama tasawuf lah. Hikmah ni benda yang dapat difahami, ada kalanya diberikan pedoman tu manusia ayat Al-Quran dan hadis. Ada pedoman-pedoman isyarat-isyaratnya tentang hikmah sesuatu perkara itu, tujuan satu perkara itu. Ada setengah tu tidak diberitahu. Dinyatakan perintah dan larangan tapi tidak diberitahu tujuan dan hikmah. Ada juga gitu. Maka ahli hikmah ni, ikan alim ulama ni, ada yang dapat melihat sebahagian daripada maksud-maksud dan hikmah di sebalik apa-apa yang ditetapkan itu. Jadi dalam kes ini Allah Ta'ala telah menjadikan syaitan sebagai musuh dan pengganggu manusia. Demikian juga nafsu sebagai dugaan untuk manusia. Allah Ta'ala jadi ni, kalau syaitan atau nama syaitan sebagai pengganggu manusia, maksudnya benda tu negatif lah. Nafsu sebagai sesuatu yang mengganggu manusia juga. Kalau kita tengok dari sudut tu negatif lah. Tetapi dari sudut-sudut tertentu dia ada aspek-aspek positif dia tu. Maka di sini Syekh Ibn Atta' cuba nak memahamkan kita tentang perkara ni. Iaitu dikata Allah Ta'ala ni sengaja menjadikan syaitan itu sebagai musuh. Syaitan sebagai musuh negatif, memang kita pun tak boleh benda tu. Tapi Allah Ta'ala menjadikan dia. Yang kita faham, Allah Ta'ala menjadikan sesuatu tidak ada apa yang sia-sia. Kita kena berlapik situ tu. Nak faham dia ni kena tengok. Memang syaitan tu musuh yang akan menyesatkan. Memang buruk. Demikian juga makhluk-makhluk lain. Tapi kita kena andah benda ni, kita kena letakkan semua ni di atas satu prinsip yang umum. Bahawa setiap apa yang dijadikan Allah tu mesti ada hikmah kebijaksanaan dia tu. Macam mana nak adu dua ni? Nak adu bahawa Allah Ta'ala tidak buat sesuatu dengan sia-sia. Maksud sia-sia ni, tak ada benda yang diciptakan tak ada tujuan. Semuanya ada kebijaksanaannya, ada tujuannya. Itu landasan umum. Tak ada benda yang diciptakan Allah sia-sia, tak ada faedah, tak ada tujuan. Mesti ada tujuan dia. Itu dasar dia.
dasar akidah keyakinan kita. Kemudian kita tengok kepada perincian, Allah Ta'ala jadikan babi, Allah Ta'ala jadikan makhluk-makhluk lain, perosok lain, kumang, itu ini. Termasuklah jadikan syaitan ini, menciptakan syaitan dan nafsu ini. Jadi dari satu sudut syariatnya adalah bahagian buruknya itu, tapi dari sudut hikmah kebijaksanaannya itu semuanya ada hikmah dan kebijaksanaan. Seperti itu kita kena faham. Jangan sampai kita tengok dari sudut syariah saja, akhir sekali kita mempersatukan Allah. Dia suruh kita supaya berlawan dengan syaitan. Dah apa dia buat syaitan? Ini mari akalang. Ini mari buah tu pula. Dia suruh kita jangan ikut nafsu. Dah apa dia buat kita nafsu? Learning ada dah mari mikir gitu tu. Ada tak sekarang learning mari mikir pasal itu tu. Dah. Dia suruh kita pula. Dah dia buat benda. Baik jangan buat. Dia fikir pasal itu. Ini merosakkan keyakinan. Sebab tu kita kena tengok dulu dari sudut pandang hikmah ketuhanan. Tak ada benda dia akan merujuk kepada ayat Al-Quran yang banyak, bahawa semua kejadian Allah Ta'ala tu ada hikmah dan kebijaksanaan. Sama ada kita tahu benda tu atau tak tahu, sama ada kita perasan benda tu atau tidak, tapi pasti berdasarkan keyakinan ni, perkhabaran Al-Quran dan hadis ni, kita yakin benda tu. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ini tengok ungkapan ulul albab ni, orang yang memiliki pandangan mata hati yang tajam dalam hal penciptaan alam semesta ni. Apa yang dia kata? Ulul albab. Ini ulul albab sungguh ni. Apa yang dia kata? Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Wahai Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan seluruh makhluk ni, semua benda ni batilan. Batilan ni kadang tak ada faedah, sia-sia. Tak ada. Engkau tidak ciptakan semua ini seperti itu. Subhanaka, Maha suci Engkau Allah daripada melakukan sesuatu yang sia-sia ni, yang tak ada faedah ni. Artinya apa? Artinya semua apa yang ditetapkan Allah ini ada hikmah kebijaksanaan pada sudut pandang hakikatnya, makrifatnya. Jadi sebab tu kita orang mukmin ni kena ada dua mata, bukan dua belah mata. Jangan faham dua belah mata. Ni sama je dua belah mata kiri kanan ni. Yang ni dua jenis mata, dua jenis pandangan. Satu pandangan zahir yang memandang kepada aspek zahir kejadian ataupun syariat tentang sesuatu perkara itu. Yang kedua, kena ada pandangan yang memandang hikmah dan rahsia di sebalik kejadian itu. Pandangan qalbu, pandangan makrifat, pandangan batin. Maka dalam kes ni, kejadian setan ni, yang Syekh Ibn Atta' nak memperlihatkan kita sebahagian dari hikmahnya, kena ada dasar berfikir seperti ini dulu. Bahawa Allah Ta'ala jadi sekalipun setan, dia tetap makhluk Allah, dan Allah Ta'ala jadi benda itu bukan sia-sia. Ada tujuan dia, ada faedah dia. Itu sudut pandangan hikmah, sudut pandangan makrifat. Sudut pandangan zahir, pandangan syariat, setan ni jahat ni, jangan nak menyesatkan orang. Itu sudut pandangan syariat. Jadi kena ada dua sudut pandang ini. Jadi Syekh Ibn Atta' memberitahu kepada kita, Allah Ta'ala menjadikan syaitan itu sebagai musuh manusia ni sebenarnya tujuannya apa? Supaya kau jemu pada syaitan. Musuh, siapa dia nak? Ada orang nak musuh ni. Jadi bila Allah Ta'ala jadi syaitan ni sebagai musuh, supaya apa? Supaya kita ni lari sama daripada dia, tak beradab ke dia. Musuh kita tahu dah. Musuh ni memang nak buat jahat kita, nak buat uduh kita. Maka kita pun tak layan, lari sama dia, lari, tak cara ke dia. Itu tujuan. Memang Allah Ta'ala menjadikan syaitan sebagai musuh supaya kita lari daripada tu, lalu menghadap ke mana? Menghadap kepada Allah. Itu tujuannya. Sebagai salah satu hikmah untuk supaya kalbu manusia ni menghadap kepada Allah. Itulah tujuannya dijadikan syaitan. Kita cari obat ni, cari obat, ada penyakit tu kita cari obat. Kalau tak ada penyakit, cari obat apa benda? Bila ada penyakit, dia cari obat ni. Supaya kau jemu pada syaitan dan berlindung kepada Allah. Dengan ada sebab syaitan lah, hati kita akan lebih rapat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih dekat kepada Allah. Kerana takut ni, takut dikacau ni, diganggu ni, maka kita tahu dah pedoman dia
nak berlawan dengan syaitan ni kena menghadap kepada Allah, kena dekat dengan Allah. Jadi adanya syaitan ni sebenarnya nak mendekatkan kalbu kita kepada Allah menurut hikmah pandangan kesufian. Demikian pula Allah tetap menggerakkan nafsu, yakni Allah Ta'ala menciptakan nafsu dan ada dorongan-dorongan dia tu. Dari hikmah kejadian, dari segi hikmah kejadian memang ada hikmah kebijaksanaannya lah. Dari segi syariatnya memang dia akan dorong kita ke kejahatan, buruk benda ni. Maka kata Syekh Ibn Atta, Allah Ta'ala memang menggerakkan nafsumu itu, yakni menimbulkan dorongan kemauan nafsumu itu, supaya kau tetap selalu menghadap kepada Allah. Tujuan pun sama jugalah. Bila kita tahu nafsu kita ni akan merosakkan kita, maka cara macam mana? Janganlah yang dia lah, maka hadapkanlah diri kita kepada Allah. Jadi diciptakan makhluk syaitan dan nafsu ini menurut sudut pandang hikmah kesufian, tujuannya supaya kita lebih kuat hubungan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih kuat ingatan kita, pautan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita mikir, kalau aku dah buat gini, nanti syaitan mai kacau aku, penuh jana. Ikut nafsu pula, terpengaruh nafsu pun penuh jana juga. Dan obatnya ke mana? Balik kepada Allah. Menghadap hati kepada Allah, bergantung hati kepada Allah. Itu cara dia. Firman Allah Ta'ala, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Surah An-Nahl ayat 99. Artinya, sesungguhnya syaitan tidak berdaya, yakni tidak kuasa terhadap orang-orang yang betul-betul beriman. Jadi yang menjadi benteng kita adalah kekuatan iman dan keyakinan terhadap Allah. Itulah bentengnya. Dan kepada Tuhan mereka berserah diri dan bertawakal kepada Allah. Jadi ada dua ciri sini. Ciri yang syaitan tak lagi dekat. Bukan ia tak lagi dekat, bukan ia tidak mengganggu, tapi orang tu tidak terganggu. Jangan salah faham pula. Kita ni tak diganggu syaitan. Salah kenyataan tu. Syaitan ni selagi bernama manusia, selagi tu dia kata. Cuma kalau ada pun orang tu tidak terganggu dengan gangguan syaitan. Ganggu tu tak ganggu. Jangan kata tentang kita ni berzikir banyak sikit, syaitan tak ganggu dah. Jangan. Syaitan tak ganggu dah ni. Jangan. Dia tak ganggu, cuma tidak terganggu. InsyaAllah mudah-mudahan tidak terganggu. Jadi diberitahu di sini dalam ayat ni, sesungguhnya syaitan itu tak dapat menguasai orang-orang yang beriman, tambah sekali yang beriman, yang kedua yang bertawakal kepada Allah. Dua perkara ni, iman dan tawakal itu kalau kita gabung memperlihatkan orang yang bermakrifat terhadap Allah. Sebab tawakal itu adalah maqam iman dia, tingkatan iman dia. Dan tawakal itu merupakan antara tahapan-tahapan keimanan yang tinggi. Jadi bila disebut dalam Al-Quran ini syaitan tak dapat menguasai orang yang beriman dan bertawakal, hendaklah kita faham bahawa orang yang imannya itu sudah mencapai darjat makrifat terhadap Allah. Inilah yang dijaga oleh Allah sehingga tidak terganggu dengan gangguan dan godaan syaitan. Firman Allah Ta'ala lagi, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Surah An-Nahl ayat 100. Artinya, sesungguhnya kekuatan atau kekuasaan syaitan itu hanya pada orang-orang yang berwali kepadanya, yakni menurut pada pimpinan atau bisikan-bisikannya, dan dengan itu mereka menyekutukan Allah. Di ayat ini beritahu syaitan ini hanya dapat menguasai orang-orang yang menuruti dia, ikut dia. Yatawallawnahu ni yang berwalikan syaitan ni, maksudnya yang turut ke dia, yang patuh ke dia, yang bertuankan syaitan ini. Inilah orang yang mampu dikuasai oleh syaitan. Kemudian bila sampai ke tahap itu, dia akan membawa kepada syirik. Syirik ini
disebabkan kerana mengikuti syaitan boleh membawa kepada syirik yang membatalkan akidah pun boleh jadi juga. Atau mungkin tak sampai tangga tu, tapi kalbunya dihinggapi dengan syirik khafi. Mungkin tidak syirik akidah, tapi syirik khafi. Hati dia tu mula diresapi oleh sifat buruk dengan ujub takaburnya, dengan riaknya. Semua itu adalah merupakan pengaruh-pengaruh daripada bisikan-bisikan syaitan. Maka mereka inilah orang yang dipengaruhi, yang pengaruh syaitan ni dapat menguasai mereka ini. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu isyak, kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah akan bersama kuliah pada minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.